Okey, topik kita pada malam ini kita terus kepada topik iaitu career in business, iaitu satu kerjaya ke perniagaan. Di sini kita apa yang ingin saya kongsikan di dalam career in business ini adalah kita tengok hari ini fenomena masyarakat kita hari ini. Apa yang berlaku pada situasi yang sekarang, dulu dan akan datang. Di mana kehidupan masyarakat kita ini terbahagi kepada 3 kumpulan lah. Iaitu antaranya pertama iaitu tahap kesusahan di mana pendapatan tu lebih kurang daripada pembelanjaan. Dan yang kedua, pendapatan tu sama dengan pembelanjaan. Dan yang ketiga tu, pendapatan tu lebih daripada pembelanjaan. Jadi keadaan ini berlaku semua. Masyarakat kita hari ini memang terdiri daripada 3 kumpulan ini. Jadi kita tanya diri kita. Di manakah kita sebenarnya? Kita di tahap yang pertama, kedua ataupun ketiga. Dan kita tanya diri kita. Tak payah jawab di sini, kita jawab pada diri kita sendiri. Di manakah kita? Adakah pendapatan kita hari ini kurang daripada perbelanjaan? Ataupun pendapatan kita so-so? Ataupun pendapatan kita melebihi daripada perbelanjaan? Dan kalau kita tanya balik kepada diri kita, kita dah jawab tadi soalan, kita berada di tahap mana, kita jawab balik. Nak tak kita mengubah kehidupan kita menjadi tahap yang ketiga, iaitu pendapatan kita melebihi daripada pembelanjaan? Pastinya semua nak. Betul tak? Semua. Kalau tanya orang tepi jalan ke, orang gila ke, semua kata mereka nak yang nombor 3 ini. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kita nak mendapat pendapatan kita tu melebihi daripada perbelanjaan kita. So malam ini sama-sama kita singkap dan kita lihat bersama-sama apakah peluang yang disediakan oleh The Healthy Way. Sebab kenapa hari ini sebenarnya banyak dalam kerajaan akhbar, sama ada dalam bahasa Malaysia, bahasa Tionghoa, bahasa Inggeris dan sebagainya menceritakan tentang ini. Tiap-tiap hari kita boleh baca. Dan ada ini salah satu daripada kerajaan akhbar menyatakan bahawa 80% pekerja hari ini berpendapatan kurang daripada 4,000. 80% tau. Sangat tinggi. Dan kita tengok kat situ dia kata apa? Hanya 2 daripada 10 pekerja yang berpendapatan melebihi 4,000. Kalau kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang 2 tu saja yang pendapatan 4,000. 4,000 tu sebenarnya ikut kajian pakar ekonomi mengatakan bahawa untuk masa ini 4,000 ini adalah masih dikategoriskan sebagai pendapatan miskin bandar. Setuju tak? Memang 4,000 tu sebenarnya kan, yang 2 daripada 10 tu sebenarnya 4,000 tu tak cukup untuk situasi hari ini. Setuju tak dengan saya? Sebab kenapa? Kerana perbelanjaan hari ini yang begitu tinggi berbanding dengan pendapatan. Dan dekat sini dia kata apa? Dalam kerajaan akhbar kata, kita lagi hari ini, masyarakat hari ini tak boleh lagi mengharap pada gaji bulanan. Ya betul, saya sentiasa menasihatkan anak-anak saya dan kalau saya berkongsi dengan orang muda, saya akan sentiasa buka minda mereka. So hari ini makan gaji bukan satu lagi tempat yang kita menjadi pilihan. Banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi ruang yang kita boleh cari. Banyak di luar sana. Kita nak dengan tak nak saja. Dan dalam ini dia kata apa? Dalam kerajaan akhbar dia kata 2,500 pendapatan pun tak cukup. Ramai tak pendapatan 2,500? Kita kategorikan B40 tu ramai tak dekat Malaysia ni? Sangat ramai. Setuju? Sebab tu hari ini peluang ini memang kita kena buka kepada orang di luar sana untuk melihat, untuk mencari satu lagi pendapatan kedua atau pendapatan pertama mereka di Healthy Way. So ini juga suatu kerajaan akhbar di mana dia tunjuk, dia detailkan lagi. Dia kata apa hari ini, pendapatan isi rumah, dia ambil contoh pendapatan isi rumah 3,000. RM3,000 setelah tolak KWSP, setelah tolak cukai, setelah tolak sewa rumah, kereta, itu kereta dia sebiji je. Lepas tu insurans, pengangkutan, anak tu 2 je. Bil utility, makanan dan harian. Selepas dikira perbelanjaan asas ni, last kali baki yang mereka bawa balik ke rumah jadi negatif. Negatif RM1,305. Mengerikan tak angka ni?
cuba kita boleh bayang tak kalau kehidupan kita macam tu. Kalau dah negatif, macam mana kita kita orang kata nak menampung kehidupan kita. Kalau terjadi contingency, kalau terjadi berlaku perkara-perkara yang emergency macam mana. Dan lepas tu dia tunjuk pula lagi gaji 10,000. Selepas tolak KWSP, tolak cukai, gaji bawa dia 7,700. Itu kasar. Bersih. Selepas tolak semua perbelanjaan dekat sini, bila dah gaji besar, definitely lah. Kereta 2, insurans pun besar sikit lah. Rumah pun yang dipilih pun perbelanjaan sewa. Sewa atau beli rumah lebih besar sikit. Lepas tu bila dah kereta 2 tu, minyaknya pun lebih sikit lah. Lepas tu anak, masih lagi 2 dapat. Masih lagi 2 anak tu. Untuk 2 orang anak. Hari ni kita tanya anak kita berapa? Gaji kita berapa? Hiburan, astro, makanan dan perbelanjaan. Lala baki tinggal RM50. Subhanallah. Ini tak masuk lagi tau. Pemberian kita nak bagi mak bapak kita. Tak masuk lagi belanja untuk kita kalau ada pembantu rumah. Tak masuk tabungan. Tak masuk lagi kalau kita nak pergi ke salon dan sebagainya. So hari ini kita sama-sama fikir-fikirkanlah. Mungkin selama ni kita tak pernah memikirkan perkara ini. Kita harap hari ini dengan apa yang kita dedahkan hari ini membuka sikit minda anda. Sesekali tengok, sebab hari ini kebanyakan kita, apa yang berlaku kehidupan kita hari ini, kita mencukupkan apa yang ada. Kita tak pernah fikir lebih besar. Mungkin sebab kita tak nampak satu peluang untuk macam mana nak membesarkan pendapatan kita. Macam mana nak cari extra income untuk melebihkan lagi, mungkin untuk kita lebih hidup jadi lagi lebih selesa. So insyaAllah sama-sama kita lihat di Health TV. So hari ini kita fikir sejenak. Kita puas hati tak dengan gaji kita? Untuk makluman anda, sebenarnya kenapa saya dengan suami saya, kami memilih untuk menjadikan Health TV ini sebagai kerjaya. Sebab kami sendiri dapat merasai, memang betul-betul gaji tu sebagai graduan yang berijazah, gaji kita betul-betul pas-pas saja. Cukup-cukup je. Bagi mak bapak pun, ya Allah, RM50, RM1. Kadang-kadang tak dapat bagi bila ada benda-benda yang orang kata yang tak dapat nak dielakkan. Subhanallah. Dan tiap kali gaji, kita fikir balik. Kita boleh senyum berapa hari? 7 hari? Biasanya kalau 7 hari macam period, betul tak? Cukup je 7 hari kering. Nak tak kehidupan macam ni? So kita fikir balik, rasa-rasa cukup tak apa yang kita dapat? Atau cukup-cukup? Atau selalu tak cukup? Pernah tak kita tanya? Dan kita hari ini, kita bekerja, yang kita bekerja ni untuk siapa? Untuk diri kita atau sekadar kita nak membayar hutang kereta, hutang rumah, lagi apa? Segala ni lah untuk pembantu rumah, untuk orang yang jaga anak kita. Lantas apa yang sebenarnya untuk kita, betul tak? Dan sudahkah kita ada saving, simpanan kita? Dengan daripada gaji kita tu sebanyak, kalau kita tengok dekat sini kata selepas bekerja selama tempoh 15 tahun, ada tak kita saving kita dalam simpanan kita RM15,000? Sebenarnya untuk saving ni lah, kalau kita kira lah, kalau kita tak ada saving yang macam ni, bermakna 1 bulan kita tak simpan RM100. Setuju tak dengan saya? Kalau kita simpan RM100, hujung tahun bawa dia RM1,200. Betul? Kalau kira dengan 12 tahun berapa? RM12,000. Kalau tak boleh simpan RM100, dahsyat. Sangat dahsyat. So hari ini kita buka minda kita sekali lagi, kita lihat apakah kita sekarang ni meneruskan kehidupan atau menikmati kehidupan. Tambah orang muda-muda sekarang ni, baru start nak hidup, baru start nak mendirikan rumah tangga, baru start nak anak, betul tak? Even kami yang dah berusia ni pun masih lagi mencari-cari lagi, masih berusaha untuk kita menambah lagi kehidupan kita kepada kehidupan yang lebih selesa. Dan kita fikirkan sejenak. Pernah anda terfikir selepas 30, ini untuk orang yang dah berusia selama 30 tahun sehingga umur kita 55 tahun, macam saya dah 56 tahun, apakah anda dapat daripada simpanan anda? Dapat tak simpanan tu anda gunakan untuk anda pergi melancong pada bila-bila masa anda nak, pergi umrah, pergi haji? Dapat tak? Kalau belum dapat, atau bagi yang muda-muda, cuba fikirkan sejenak. Nak tak kehidupan kita apabila masa kita pencen, kita terpaksa bekerja balik? Banyak tak kat luar sana?
Kesian kadang-kadang ibu ayah kita atau orang saudara mara kita yang kita lihat kan, sepatutnya masa bersara dah duduk kat rumah tapi terpaksa bekerja menjadi jaga dan sebagainya. Kenapa tu? Sebab nak menampung kehidupan mereka. Adakah ini kerana salah pelancangan atau salah pilihan? Itu tak penting. Yang penting hari ini kita mau berubah atau tidak. Kalau ada peluang, nak tak kita jelaskan hutang kita? Ini paling best. Hidup tanpa hutang, subhanallah, seronok tak? Memang seronok. Memang inilah yang kita nak dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita cek balik, macam saya dah sebut tadi, kita tanya diri kita, hari ini kita sedang menikmati kehidupan atau sekadar meneruskan kehidupan? Tepuk dada, tanya selera. Kita jangan salahkan sesiapa, jangan salahkan situasi, tak payah. Kita cek balik dan kita start memikirkan sesuatu untuk kita start mengubah kehidupan kita. Sebab hari ini, semua tak menafikanlah peningkatan kos sara hidup kita tidak setanding dengan peningkatan pendapatan. Saya rasa anda semua setuju, betul tak? Memang. Kadang-kadang kita pergi dekat luar sana, ya Allah, kita makan harga sama dengan zaman dulu tu. Yang zaman saya muda dulu, masih lagi satu cekak sayur, masih lagi RM1, RM2. Tapi cekak dia dah tinggal kecil sikit, dia betul-betul semangkuk. Compare masa zaman dulu. Betul, zaman dulu gaji kita, kalau masa zaman saya malu start kerja dulu, masa tu memang zaman inflasi juga, masa tu zaman krisis ekonomi, tahun 1989 saya graduate, kami terpaksa masuk skim SKS, skim apa masa tu? Skim khidmat sementara. Untuk graduan daripada yang diploma dapat 400, yang degree dapat 600. Tapi masa tu masih cukup. Tapi sekarang, ya Allah, ya Tuhanku, 600 tu berapa hari je, betul tak? 600 tu hantar anak, jaga anak. Ya Allah, sewa rumah. Masa zaman saya dulu, sewa rumah masih lagi ada 150. Tapi sekarang, so semua tu meningkat. Tapi pendapatan kita naik tak sekarang? Malah selepas berlaku krisis COVID-19 ni, apa yang berlaku, banyak yang dibuang kerja. Dan baru tadi saya tengok dalam YouTube, saya baca tentang pembuangan lebih kurang 500 orang bekerja dalam satu syarikat media. So, ngeri tak kehidupan kita? Kalau kita termasuk dalam senarai orang yang nak dibuang kerja, kalau kita tak bersiap sedia, kita tak ada bakul yang seterusnya, apa agaknya? Tambah kalau tak ada saving, kalau saving alhamdulillah, kalau tak ada pula macam mana? Mana nak lari? Betul tak? Mana kita nak macam mana kita nak menyokong atau support keluarga kita? So inilah yang kita kena fikirkan. So sebenarnya hari ini sebenarnya anda semua, anda yang berada dalam Zoom hari ini, sebenarnya apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini untuk kita punya kesedaranlah bahawa bukan disebabkan takdir atau rezeki, tetapi disebabkan pilihan. Setuju tak dengan saya? Kalau dulu saya tidak memilih untuk menukar kerjaya saya dari seorang penjawat awam, daripada seorang auditor kepada orang yang melakukan perniagaan networking, saya rasa saya juga mengalami nasib yang sama. Tercari-cari masih dalam kerisauan, kebimbangan dengan keadaan benda yang barang makin mahal, anak semakin membesar dan sebagainya. Tapi hari ini kerana saya membuat satu pilihan, memilih Healthy Way atau business networking ini sebagai satu kerjaya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah rezeki itu sangat luas di sini. Dan sebab kenapa? Dalam Islam juga dah sebut rezeki dalam perniagaan. Sabda Nabi SAW kata 9/10 rezeki kita adalah daripada berniaga. 9/10 tau. 9/10. Jadi kek tu, kalau kek tu yang 1/10 tu yang kita rebut-rebut dekat makan gaji tu, sebenarnya 9/10 dalam perniagaan. So hari ini kita di LTW, siapa yang melakukan perniagaan ini, kita sedang melakukan 9/10. Ini yang saya suka. Sebab kita mengikut sunnah. Kita selain kita dapat menikmati apa yang hasil daripada apa yang kita akan melakukan perniagaan ini, kita juga membawa sunnah. Kita sentiasa dapat pahala. Seronok tak? Best kan kita buat sunnah Rasulullah. Dan hari ini bila kita sebut pasal berniaga, bila kita sebut berniaga, apa yang dalam kepala kita fikir? Macam mana nak cari modal? Betul tak? Ada tak modal kita nak berniaga? Kalau kita nak buka kedai burger hari ini, modalnya kurang-kurang 8,000. Cuba fikir, 8,000 berapa lama agak-agak balik modal? Kalau lah kita jual burger tu, kita untung satu ketul burger tu untung RM2. Bermakna kita kena buat berapa? 4,000.
4,000 ketul kita kena masak. Kalau dalam sebulan bagi dengan 30, berapa tu kita kena masak? Agak-agak boleh berlaku ke? Mustahil. Betul tak? Terlampau ramai orang yang jual burger. Tak masuk kira yang burger-burger yang berjenama lagi. Betul tak? Lepas tu kita nak buka kopitiam. Ada tak kita modal 60,000? Ini lagi lah kalau kita nak buka franchise yang bermodal 100,000 hingga 300,000 tu jauh sekali. Betul tak? Di luar kotak pemikiran kita. Tapi dalam masa yang sama kita kena fikir juga. Ada tak pengalaman kita? Ada tak kita punya backup kita? Kalau kita nak berniaga, kita tak boleh ada satu modal, kita mesti ada 2-3 backup. Kalau terjadi apa-apa, backup kedua kena keluar. Ada tak persediaan? Tak cukup 8,000 tu mesti ada backup. Tak cukup 60,000 mesti ada backup. Setuju tak? Dan kita, sebab bendanya juga saya pernah alami. Satu masa dulu sebelum saya jumpa business networking, saya telah dengan suami saya memang sentiasa mencari peluang. So kami buka perniagaan ayat had. Kami ada kedai ayat had. Letak pekerja, kami juga dalam masa yang sama kami ada juga satu lagi kedai, iaitu masa tu zaman internet. Kita internet cafe kan, masa tu kami buka juga. Tapi ya Allah ya Tuhanku, bukan untung yang kami dapat, sebaliknya tak keharuan. Makan balik kita punya modal. Gaji kami terpaksa tampung balik apa yang kami lakukan. Kadang-kadang memang stres. Kadang-kadang saya dengar haji hujung bulan dia bergaduh. Sebab apa? Nak bayar gaji pekerja. Jadi ini yang dikatakan modal sudah tentu, untung belum tahu. Tapi kita bukanlah kata bila kita cakap macam tu kita menidakkan kejayaan di luar sana. Tidak. Sebenarnya ada satu lagi platform atau peluang yang lebih bagus untuk kita rakyat marhen yang biasa-biasa ni boleh melakukannya. Iaitu apa dia? Kita pinjam satu kuasa, pinjam kuasa satu bisnes yang ikut trend, arus zaman dan platform yang betul. Di mana bisnes ini dia punya modal kecil, risiko rendah tetapi keuntungannya berganda-ganda. Nak tak? Pasti anda nak, betul tak? Anda tengok dekat sini, apa yang dimaksudkan satu peluang modal kecil risiko rendah. Kenapa? Di sini kita punya modal kita tak payah keluar banyak, sekadar berapa yang diperlukan untuk yang anda semua tahu yang kita pernah ceritakan tentang untuk rolling stock dan sebagainya. Inventory kita tak payah sediakan, pekerja, pentadbiran, kedai, promosi, bayaran agensi, tak payah. Kalau rugi pun kita tak payah sediakan, kita tak menanggungnya. Apa yang kita buat jualan. Itu saja. Nak tak? Best gila kan bisnes ni. Saya dah menempuh perniagaan ini dan melakukannya lebih daripada berapa kita buat? 26 tahun. Dan kami telah melakukan lebih daripada 10 syarikat networking. Dan kami dapat membezakan bahawa antara yang terbaik adalah di Healthway. Bagi satu tepukan kepada Healthway. So hari ini juga banyak kenyataan-kenyataan dalam akhbar menyatakan bahawa industri jualan langsung dijangka akan menyumbang 20 bilion kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2020. Tahun ni tau. Tahun ni. Ini masa bila ni keluar artikel ni. Sekarang kita sedang berada di tahun 2020. Dan industri yang paling berpotensi pada abad ini ialah industri kesihatan dan pemasaran berangkaian, itu networking yang sedang giat membangun akan bersatu untuk mencipta kejayaan baru untuk masa kini dan masa depan. Ini dinyatakan oleh pakar-pakar ekonomi, iaitu the next trillion dollar industri, itu business networking yang digabungkan dengan produk kesihatan. Jadi juga disyorkan oleh pakar-pakar. Yang ini saya sangat suka pinjam kuasa sebab kadang-kadang kita bila kita buat business networking ni, banyak orang di luar sana mereka tak faham. Mereka kadang-kadang memandang rendah pula kepada apa yang kita lakukan. Tapi anda jangan risau. Ini support kepada menafikan apa yang punya persepsi mereka. Di mana dalam buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki dia berkata apa? Dulu ada 10 cara nak menjadi kaya. Tetapi sekarang kita tambah satu lagi cara, iaitu direct selling. Jika saya diberi peluang untuk bermula semula, saya akan elakkan perniagaan tradisional dan membina perniagaan direct selling. Nampak tu? Robert Kiyosaki. Dia mengeluarkan statement ni. Dan dalam buku Jim Rohn, yang usahawan Amerika Syarikat, pengarang dan penceramah motivasi, dia kata direct selling ialah gelombang besar pada masa depan. Ia akan mengambil alih perniagaan franchise yang memerlukan modal yang terlalu besar. Jadi sebab kalau kita nak buat franchise, modal dia terlalu besar, memang tak akan kita dapat melakukan perniagaan itu kecuali orang yang ada modal lah. Tetapi hari ini
direct selling akan menggantikan bisnes tersebut. Dan dalam buku Megatrend, John Naisbitt, dia kata abad 21 merupakan dunia direct selling. So sebenarnya kita sedang, anda yang berada di sini, kita adalah di platform yang betul. Anda yakinlah dengan fakta-fakta ini, dengan menggunakan fakta-fakta ini untuk membuat penafian. Kalau ada bertemu dengan persepsi yang mengatakan business networking adalah satu bisnes yang tak boleh dibuat, tak boleh dilakukan. Dan juga, ini satu statement yang lagi suka kita gunakan, di mana dia kata tahun 2020 nanti yang pasti industri terbaik adalah di network marketing, multi-level, dan rakyat Malaysia akan berpusu-pusu melakukannya. Siapa yang menyatakan ni? Iaitu mantan Perdana Menteri kita, Dr. Mahathir. So ini satu benda yang saya rasa untuk membuka minda kita bahawa sebenarnya business networking adalah satu bisnes yang sangat-sangat besar, sangat luas dia punya potensi dia. Dan konsep perniagaan yang kita lakukan ini adalah satu konsep perniagaan, gandaan masa, gandaan tenaga dan gandaan modal. Maksudnya gandaan masa kita semuanya ada 24 jam, setuju? Ada tak yang ada 25 jam? Tak ada. Kita semua ada 24 jam dan masa dalam 24 jam tu masa untuk tidur, untuk masa rehat kan. Dan kita juga ada satu tenaga. Betul tak? Ada 2 kaki, 2 tangan, ada satu otak dan kita juga kadang-kadang ada satu modal. Tetapi di bisnes ini, uniknya di bisnes ini, kelebihan bisnes ini, masa itu dapat digandakan. Tenaga itu dapat digandakan. Modal itu dapat digandakan. Tapi jangan salah sangka, jangan salah faham. Kita tidak menggunakan kesempatan atas orang lain. Tidak. Kita berniaga dalam satu tim, dalam satu rangkaian. Contoh dekat sini dia kata bulan pertama anda buat gandaan 2 je. Mula anda bermula seorang, anda taja satu, lepas tu satu jadi satu jadi gandaan 2. Akhirnya pada hujung tahun dalam tempoh 12 bulan rangkaian anda menjadi 4,000 sebulan. Itu yang dimaksudkan gandaan masa, gandaan tenaga dan juga gandaan modal. Tetapi bukan mengambil kesempatan atas rangkaian kita, atas tenaga mereka. Kita satu tim, kita bekerjasama dalam satu pasukan. So hari ini kita alhamdulillah apa yang kita saya dah terangkan tadi, sebenarnya kita nak bawa kepahaman apa yang kita faham tadi ke satu perniagaan, iaitu di Healthy Way. Sebab di luar sana banyak networking, banyak bisnes networking, betul. Kadang-kadang hari-hari dalam Facebook, hari-hari dalam WhatsApp pada masuk tonton-tonton, kadang kita dah tak kuasa nak melayan orang, ajak kita, nak jumpa kita, betul tak? Tapi kita hari ini, saya nak terangkan kepada anda bahawa satu tempat, platform yang perlu anda pilih, membuat pilihan yang betul ialah di Healthy Way. Di mana syarikat ini telah ditubuhkan pada tahun 1985 dan telah berusia 35 tahun. Sangat lama dari segi pengalamannya. Dia telah mempunyai pelanggan tega lebih daripada 80,000 orang bahasa penata. Semangat sangat tu. Okey. So pada tahun 2018 yang lalu, 2 tahun yang lepas, tak sampai pun 2 tahun, syarikat LTW telah diambil alih dengan pengurusan yang baru. Di mana dengan pengurusan baru, dengan mereka punya wawasan yang baru, dengan misi yang baru di bawah Presiden kita Mr. SL Ho, syarikat ini terbina semula. Walaupun sebenarnya sudah ada nama, tetapi bila dalam 2 tahun ini berlaku satu fenomena yang sangat luar biasa. Dalam 2 tahun saja kita lihat perkembangan yang sangat pesat berlaku di Healthy Way. Ini yang kita nak cerita sama-sama ni. Di mana syarikat kita ni, backup dia. Kalau kita accountant, kita selalu nak tengok di mana kekuatan syarikat tu, di mana kekuatan dia. Pertama kita mesti tengok dia punya team management dia. Ini kita tak payah nafikan lah. Team management. Lepas tu dia ada tak aset kita, backup dia. Dia ada hotel kita, ada di mana? Di Melaka dan di Kuala Lumpur. Kita ada hotel, kemudian kita ada kafe. Kita punya Super Rabbit Cafe. Ini aset kita. Dan dari segi cash flow, saya rasa memang kita tengok Mr. Ho memang luar biasa lah. So dan satu lagi kita tengok, kita punya bidang yang kita masuk ni adalah bidang yang kita sebut tadi. Di mana bidang yang melibatkan penggabungan, networking dan juga produk kesihatan. Sebab kenapa kita masuk bidang ini? Sebab dia punya potensi sangat besar. Sebab hari ini masyarakat dunia, kita semua tak
lepas daripada 6 faktor yang tak sihat ini. Apa dia? Diet yang tak seimbang, kurang bersenam, gaya hidup yang tak sihat, berjaga malam, stres. Banyak orang stres. Masa-masa COVID-19 itu sampai ada kaunseling untuk mengatasi masalah mereka-mereka yang mengalami stres ni. Lepas tu lagi apa? Pencemaran air dan pencemaran udara. Ini 6 faktor tak sihat ni di mana kita masuk ke benda yang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat hari ini, ke bidang ini. Sebab apa? Hari ini makanan kita terdedah kepada pemakanan yang tak sihat. Sebenarnya makanan tu selamat tapi tak sihat. Apa dia? Makanan peternakan moden, pertanian moden. Ini semua kita boleh elak ke? Tak boleh. Sebab itu perlu. Kalau kita menolaknya, mana kita menolak pembangunan. Tetapi natijah daripada pembangunan tu, kita ni, masyarakat manusia hari ini menjadi mangsa kepada pembangunan itu sendiri. Sebab memang kerana teknologi dan sebagainya, perikanan moden dan sebagainya lah. Makanan terproses, lagi apa? Dan sebagainya. Jadi sebab itu kita hari ini suplemen menjadi satu keperluan kepada kita semua. Dia bukan jadi satu barang mewah, dia dah menjadi satu keperluan untuk menyeimbangkan balik pemodenan tadi, untuk mengimbangkan balik teknologi-teknologi tadi, pertanian moden, perikanan moden dan sebagainya. So kita terpaksa backup. Sebab hari ini kita tengok ayam semua. Tapi kita terpaksa, betul tak? Takkan kita nak tanam pula lah. Takkan kita nak bela ayam pula duduk dekat rumah macam ni, rumah teres bela ayam. Marah orang jiran kita, betul tak? Dan dia kata apa? Ini potensi dia ni, potensi pasaran kesihatan ni punya besarnya, dia sampai sampai sehingga nilainya 10.8 bilion. Kalau kita ambil 1% pun dah cukup banyak, betul tak? So ini yang kita nak buat hari ini, yang kita healthy way sedang bawa. So hari ini yang lebihnya healthy way berbanding yang lain, di mana kita bukan sekadar menjual produk kesihatan, kita bukan sekadar menjual produk kecantikan atau makanan-makanan seperti makanan asas, shampoo, pemakanan asas kita, bukan, FMCG bukan. Kita sebenarnya membawa satu konsep, kita memberi satu kesedaran bagaimana nak sihat. Konsep yang kita bawa tu iaitu yang dipanggil terapi pembaraan metabolik sel, di mana membina tubuh yang sihat dan kuat secara dalaman dan luaran. Ini semua sebagai orang yang distributor, sebagai orang yang nak menggunakan produk ini, kita mesti ada kefahaman dan kita memberi kefahaman tentang konsep MRTC ni, iaitu kita sebenarnya hari ini nak sihat tu atau apa yang berlaku ke hari ini, kita mesti back kepada asas kejadian manusia. Asas kepada kejadian kita iaitu manusia ini terdiri daripada 37.2 trilion sel. Jadi apa yang kita nak makan atau apa yang kita nak masukkan ke dalam badan kita hari ini mestilah memenuhi keperluan sel tu, bukan tekak kita. Yang ini saya tak nak panjang lebarkan. So anda akan didedahkan nanti dalam topik-topik produk, dalam mungkin akan ada sesi seminar MRTC di situ. Cuma apa yang saya nak tekankan, konsep ini bukan syarikat LTW punya. Konsep ini telah diasaskan oleh Dr. Linus Pauling di mana pada tahun 1943, di mana konsep ini mendapat 2 anugerah Nobel. 2 kajian terperinci yang tentang bagaimana dalam keadaan pemodenan tetapi berlaku masalah kesihatan, macam mana nak mengatasinya. Dan inilah yang kita ambil dan kita guna pakai, disepadukan dengan produk LTW yang luar biasa. Maka hari ini kita berkongsi konsep MRTC. So ini anda boleh cari anda punya upline, apa itu konsep MRTC. Anda mesti ada satu kefahaman sebab hari ini kita bukan doktor, kita orang biasa-biasa saja. Kita orang, latar belakang kita semua berbagai-pelbagai. Tetapi dengan konsep terapi sel ini, kita semua yang melakukan perniagaan ini dengan mudah sekali memberi kefahaman kepada orang di luar sana macam mana cara penjagaan kesihatan dengan menggunakan konsep terapi sel ini yang mendapat 2 anugerah Nobel dan menggunakan produk LTW. Bagi satu tepukan kepada syarikat LTW. Ini pun dikata dalam ni dia satu kenyataan, dia kata penyakit kronik moden hari ini tidak dapat disembuhkan secara berkesan melalui perubatan atau pembedahan. Betul. Ini tak dinafikan juga oleh pakar-pakar, doktor-doktor yang menyatakan bahawa hari ini kesihatan preventif itu lebih baik daripada kita
merawat. So tubuh manusia tidak akan jatuh sakit selagi tubuh berada dalam keadaan seimbang dan mendapat nutrien yang mencukupi. Ini yang konsep terapi yang kita kena bawa dan kita dedahkan. Itu 3 langkah campur 1. Itu kita langkah pertama, bukan langkah langkah ni bukan, anda jangan salah faham, bukan langkah 1, langkah 2, langkah tak. Ini kita pakai sentak sebab dipanggil step. So kita terpaksa gunakan langkah. Langkah 3 tu ialah kita melakukan detox. Yang kedua kita memperkayakan khasiat. Yang ketiga melakukan perlindungan dan pembaruan imun sistem kita. Dan yang keempat adalah kita bersenam. Ini konsep terapi ini. Jadi cari upline anda untuk mendapatkan lanjutan daripada maklumat tentang MRTC ni. Saya tak akan uraikan lah. Dan kita penggabungan kepada produk kita sudah sediakan package. Luar biasa syarikat kita, Healthy Way. Kita dah sediakan package-nya. Package besar, package kecil, package sederhana. Ikutlah bajet kita. Package tinggi, 2,000 SZ, package 1,500 SZ dan package 1,000 SZ. Package-package ini yang kita dah susun memang sesuai untuk 3 langkah plus 1 tadi. Jadi kita boleh pilih lah ikut bajet kita. Apa yang kita rasa kita nak jimat, mungkin package yang lebih besar dan sebagainya. Ikut kita punya bajet ataupun kita punya prospek punya bajet. Ini yang kita bawa kepada kita punya pelanggan di luar sana dan juga untuk diri kita sendiri. So bagaimana menggunakan peluang keemasan ini dengan konsep terapi sel, dengan produk kesihatan dan juga kita gabungkan dengan peluang ini. Itu 3 langkah mudah saja. 3 langkah mudah untuk kita lakukan perniagaan ini, iaitu pertama kita pilihlah package melabur untuk kesihatan kita. Sebab hari ini apa-apa pun kita menjadi sampel kepada produk tu. Jangan sibuk nak menggajak mentikus tikus putihkan orang, menjadi apa? Yeah. Tikus putihkan orang. Kita mesti makan. Macam saya. Memang masa mula-mula saya beli semua, saya makan semua. 16 item tu semua saya makan. Pelan sekali. Seberapa banyak yang boleh. In fact, cucu saya baru lahir. Kalau orang lain takut nak bagi, betul tak? Ibu anak saya masa sedang mengandung, saya bagi sebab saya yakin. Saya yakin dengan produk ni sebab kita belajar, betul tak? So, pertama kita pilih package, kita labur untuk kesihatan kita. Sebab apa-apa pun, sebelum kita nak sihatkan orang lain, sebelum kita nak jayakan orang lain, kita mesti jayakan keluarga kita. Kita mesti sihatkan keluarga kita. Setuju tak? So, kita ambil. Kita pilih package dulu, kita makan. Lepas tu selepas kita rasa bagus, kita kongsi. Janganlah nak tunggu sampai baik, sihat tak. Kita rasa okey, kita terus berkongsi. Daripada maklumat, daripada kefahaman kita dah belajar, kita terus kongsikan kepada sahabat handai dan saudara. Sebab kita ada beribu-ribu testimoni. Kita janganlah tunggu, apa nanti saya dah beli, nanti saya dah sihat, baru saya nak share. Jangan macam tu. Kalau kita rasa kita nak, sebab kita dah ada testimoni, 20,000 gunakan saja, pinjam kuasa testimoni itu. Kita kena yakin dengan syarikat, kita kena yakin dengan produk kita. Lepas tu kita akan menikmati kita punya pendapatan yang lumayan bila kita melakukan bisnes ini. Package ni, modal permulaan kita boleh ada 3 kategori, A, B, C. Package 5,000, package 3,700 dan package 2,500. Ikutlah bajet kita. Okey. Dan bila kita telah memilih package tu, kita tengok macam mana kita nak menjana pendapatan kita. Disesuaikan dengan kita punya marketing plan. Hari ini saya tak terangkan marketing plan, kita hanya macam mana kita nak menjana pendapatan tu. Macam mana kita nak kembangkan rangkaian tu. Kalau kita pilih package A, kita bermodal dengan RM5,000. SB kita akan dapat RM2,000. Jadi untuk menjadi pangkat Gold Director yang pertama mesti buat RM7,000 SB. So simple. Kita cari sekarang RM6,000. Ini dulu kita ambil yang lebih ni RM6,000 tu ialah promosi. Jadi kita tak tahu, mungkin ada lagi. Jadi kita ambil marketing plan yang sebenar itu RM7,000. So kita modal RM2,000, kita ambil RM2,000 SB, kita cuma perlu cari 3 orang je. Sebab modal kita besar, kita cari orang sikit je. Tengok income kita. Ya Allah. Income makan-makan produk, ajak kawan-kawan kita jaga kesihatan. Untuk mereka dapat penjimatan, ambil package besar tadi, kita dapat RM4,197.50. Dah hampir-hampir nak kepada modal kita. Kalau kita ada bajet kecil sikit, kita ambil package B. Modal kita 3,700, 1,500. Jadi kita kena cari orang ramai sikit lah. Kita masa kita kena cari orang ramai sikit lah, kita cari 4 orang. So dengan modal 3,700, ya Allah, pendapatan kita lebih daripada modal kita, 3,900. Dahsyatnya. Kalau kita pilih package C, kena kerja lebih sikit lah. Kita kena cari berapa orang? Kita komit, kita cari 6 orang.
orang yang nak makan atau 6 orang yang nak buat bisnes, pendapatan kita ya Allah 3,600 lebih pula, ada lebihan pula daripada modal kita. Dahsyat tak bisnes ni? Ini yang kita kena bagi tahu kepada kawan-kawan kita. Simple je nak cari, senang je sebenarnya nak ubah kehidupan kita. Senang je nak cari pendapatan lebih. Jangan susah-susah hati lah, macam mana aku dapat aku susah, tak payah fikir-fikir sangat lah. Bergerak saja, move on saja. Dengan bisnes ini. Dan peluang pemasaran kita yang sangat menguntungkan. Ini memang saya paling sukalah, di mana bonus prestasi kita 20%, bukan setakat 20%. Ada perkalian pula lagi. Kalau kita buat dekat sini, kalau kita beli sebagai ahli biasa, kita beli 100 SG, dia akan ikut berapa nilai kita beli. Kalau kita beli 1,000, ini ikut bulan kalau 1,000 hingga 499, 0%. Kalau 500 ke 2,499 SG dapat 5%, dan seterusnya lah. Sehingga kalau kita jadi GD tu 7,000 SG, kita lock diri kita kat 20%. Sebab tu hari ini anda punya upline die akan cakap dengan anda, jadilah cool director, jadilah gold director. Kenapa? Sebab kita terus letakkan diri kita, lock diri kita dekat 20% seumur hidup. Sebab dekat atas tu yang anda tengok antara 0 ke 15% dia fluctuate. Dia tak accumulate, dia turun naik. Sonok ke turun naik. Tapi kalau orang tu pengguna, it's okay. Untuk kita yang buat bisnes ini, maka kita kena memilih untuk lock diri kita dekat 20%. Maka kita akan jadi GD lah, Gold Director, atau sekarang kita panggil Gold Director Express, GD Express. So kita akan bencana pendapatan dalam masa 6 bulan. Ini ya Allah, bukan tak payah tunggu 6 bulan lah. Sebab masa kami start perniagaan kami, bulan pertama je kita dah mencecah lebih dekat hampir RM30,000. Subhanallah, luar biasa. Dah ramai, bukan saya saja, bukan kami saja, ramai lagi. So GDSP 7,000, pendapatan kita akan dapat lebih kurang dalam 3,000. Lepas tu kita up sikit, kita sentiasa membina impian kita, membesarkan kita punya rangkaian kita naik kepada RD. Kita akan melahirkan 1 atau 2 kita punya GD Express yang baru ataupun yang lama buat DAB, kita akan mendapat pendapatan 4,000. Dekat situ kita akan dapat bonus prestasi DAB dan leadership bonus 10%. Lepas tu kita akan dapat lagi, kita buat lagi 3, kita tambah lagi 1 line. Kita buat 3, kita akan dapat bonus prestasi. Kita akan dapat DAB, kalau kita buat 6,000 SG, kita dapat Ruby Leadership Bonus 10% untuk first level, dan kita akan dapat Diamond Leadership Bonus another 10%. Dan income kita boleh mencecah sehingga 6,000. Itu minimum Kalau kita buat lagi, kita betul-betul nak jadikan LTW, memang dah memilih LTW sebagai kerjaya, kita go kepada Crown Director. Kita buat 5 line saja, pendapatan kita minimum 10,000. Ini memang terbukti, nanti saya tunjukkan. Di mana kita akan dapat semua faedah yang disediakan oleh LTW. Di mana kita akan dapat bonus prestasi, kita akan 20%, DAB 8%, Ruby Leadership Bonus 10%, Diamond Leadership Bonus 10%, dan Crown Leadership Bonus 10%. Dekat situ je leadership kita dapat 30%. Lepas tu kita dapat lagi partnership bonus kita untuk generasi yang pertama. Kalau kita melahirkan seorang CD, kita dapat 5% daripada pendapatan mereka, dan untuk generasi yang kedua kita akan dapat 3%. Ini memang kalau senanglah, kalau pengalaman kami dengan 10 multi level di sini, this is the best marketing plan lah. Lepas tu tak payah susah hati, kita akan ada anda kata masuk industri LTW lah. Macam mana nak buat? Tak payah susah hati. Anda yang penting bukan macam mana, anda mahu atau tak mahu. Semua telah disediakan latihan untuk orang new member, untuk di peringkat pengarah gold, apa latihan yang mereka kena masuk di Ruby level pula, bersama juga di pengarah diamond, apa yang mereka kena lakukan sebagai pengarah dan sebagai pengarah crown. Ini semua akan di-guide. Anda suka tak suka, syarikat sudah sediakan platform tu. Anda mahu dengan tak mahu saja. Okay. So hari ini kita tanya diri kita, nak simpan wang atau nak gandakan wang? Hari ini betul tak? Kadang-kadang bukan saya nak cakap lah, kita kena lepaskan diri kita daripada pemikiran poverty mindset, minda miskin. Hari ini banyak orang suka tengok saving, duit account dalam bank, ASB dia ada 5,000, 10,000, lepas tu dia mengharapkan keajaiban berlaku. Tengok kalau contohnya dekat sini kita tengok kalau kita simpan ke ASB, RM5,000 kita simpan ke ASB, 1 tahun kita dapat RM400. Cuba bagi dengan 12. Itu pun kalau 8%. Ada ke 8% sekarang? Ada, mana ada 6%, 5%.
Kalau 5,000 tu berapa je, ya Allah, ciput je. So kita kena ubah diri kita. Jangan mesti ada jangan ada minda miskin tadi. Poverty mindset, suka sayang duit dekat situ. Kita tak nak biar, apa kata peribahasa Cina lah. Kawan-kawan saya saya banyak juga semasa saya bekerja swasta, saya ramai kawan-kawan Cina saya. Dia kata apa? Kalau kau mau duit besar, duit kecil tak keluar, duit besar tak mari. Setuju tak? Mr. Sam kalau ada dalam ni, Mr. Ho dalam ni, mesti mereka pun setuju. Duit kecil tak keluar, duit besar tak mari. Kalau you takut nak keluar modal, nak berniaga, tak usah cerita lah yang franchise tadi, betul tak? So kita kena ada satu minda usahawan. Apa bisa tak ada modal? Mesti akan ada modal. Tak sikit banyak, sekurang-kurangnya pakai untuk diri sendiri. So hari ini untuk berjaya LTW, kita tidak ada, sebenarnya tak ada jalan pintas. Yang ada ialah jalan pantas. Tanya diri, tepuk dada, tanya sendiri, nak atau tak nak. Jangan jadi penonton, mesti menjadi peserta. Dan ini telah terbukti. Baru-baru ni dekat NLC, kita punya leader-leader yang menerima mock check, mendapat anugerah begitu ramai. Within 2 years sahaja. Tak sampai 2 tahun. Ya Allah. Begitu ramai yang dapat pendapatan yang melebihi 1,000. Kalau part time 1,000 tu banyak sebenarnya, tuan-tuan. Kita tengok tapi lagilah kalau nak full time, tengok kita punya mentor kita MDCD Josie, ya Allah, dalam masa 1 tahun pendapatan beliau 1 juta di usia muda 42 tahun. Menikmati kebebasan kehidupan. Allah, seronok tak? Allah. So kita mesti pasakkan dalam diri kita. Kita nak juga, jangan jadi penonton, jangan tengok orang, kenapa dia dapat, kenapa saya tak dapat. Mesti menyertai, mesti bertanya dengan mereka, pinjam kuasa macam mana mereka dapat ni. Semua sampel-sampel terdiri daripada berbagai-bagai kategori. Kita di LTW ni, kita tak tengok langsung anda punya latar belakang, kita tak tengok anda punya ijazah, kita tak tengok anda punya pandai cakap orang putih ke, anda profesional ke, tidak. Kita tak tengok itu. Kita tengok anda punya sikap. 99% tu sikap tu kita tengok. Anda nak, ada tak sikap berjaya? Ada tak sikap mau berubah? Ada tak sikap untuk rajin untuk ubah kehidupan? Tengok ramai dekat sini ada suri rumah tangga, ada bankers, lagi next terlampau ramai. Ni profesional, ada bankers, ada cikgu, ini pakar, doktor pakar Amaluddin pun nak buat. Kalau dia pakar nak buat, kita yang tak cukup pakar ni, agak-agak kat mana kita ni, betul tak? Tepuk dada, tanya selera. Jangan jadi penonton. Tengok, bestnya dapat cek macam ni. Kita mesti ada satu perasaan. Bestnya dia dapat macam mana? Tanya mereka, tanya upline, macam mana nak dapat benda ni. So tiap-tiap bulan terlampau banyak mock check yang dikeluarkan oleh syarikat, oleh mereka-mereka yang bersama-sama di dalam LTW. Tengok ni, kalau kita kata OKU ni, kita ambil contoh ni, GD Syarif, OKU tau. Dia cacat anggota, tetapi dia tak cacat otak. So hari ini kalau kita ni yang tak cacat anggota, janganlah kita cacatkan otak kita, betul tak? Buka minda kita seluas-luasnya. Jangan duduk dalam kepungkung kehidupan kita hari ini. Kalau kita rasa kehidupan kita hari ini tak cukup, keluar, cari, buat. Allah bagi kita masa 24 jam. Gunakan sepenuhnya. Gunakan untuk kita menampung kehidupan kita yang susah. Di sini, di Brunei, sama juga. Kalau orang kata kehidupan di Brunei tu mewah, ya, tapi mereka juga nak. Sebab ini sky is limit. Orang semua, dia ikut dia punya kemauan. Kadang-kadang ada orang, dia bukan sekadar duit, dia suka membantu orang. Tengoklah. Di Singapura pun sama. Dan kita yang paling seronok sekali dalam kehidupan kita ini adalah bila kita dapat menjayakan orang. Saya pun bekerja lebih daripada 16 tahun di sana. Tiap-tiap tahun saya buat prestasi saya punya staff. Tapi bila kita bawa, kita rasa nak bagi kita punya yang bagus-bagus, dia kena pancung. Semua di luar bidang kuasa kita. Tapi di sini tiada kota. Tiada kota dan tak ada, lihat siapa anda. Apa bangsa anda, tak ada. Segala dah terbukti. Sebab tu hari ini jualan langsung ini, kalau dulu mungkin satu teori, tetapi selepas 4 bulan kita melalui saat getir, semua kita PKP duduk di rumah, betul? Kita masa permulaan kita bila 18 bulan Mac tu kerajaan mengumumkan kita semua kena duduk dalam rumah, tak boleh keluar. Ya Allah, satu benda yang
apa tak pernah berlaku dalam kehidupan kita, betul tak? Tapi kerana kehebatan sistem pendidikan Healthy Way, kerana kehebatan team management Healthy Way berganding bahu dengan leader-leader yang sentiasa bersemangat untuk memastikan kesinambungan kehidupan kita, kesinambungan perniagaan kita terbukti 4 bulan yang lalu kita dapat melaluinya dengan begitu bahagia. Setuju tak? Dengan begitu tanpa stres. Kalau ada stres tu, pilihan sendiri lah. Kita rasa memang, ya Allah, tak pernah terfikir di LTV ni. Di luar sana kita dengar macam-macam non-sok khabar, cerita. Sekarang tak baca sok khabar. Kita tengok dekat YouTube dan sebagainya, bercerita tentang orang susah, orang hilang, orang tak cukup sana. Tapi kita, Alhamdulillah, dia sebenarnya satu perniagaan yang jualan langsung yang confirm kalis kemiskinan ekonomi, kalis kejatuhan mata wang, kalis wabak pandemik. Sesiapa yang bersama-sama mengharungi 4 bulan yang lepas daripada PKPB kepada PKPP, sekarang kita bersyukur kita dah boleh keluar walaupun kita masih mesti menjaga SOP. Kita sangat bersyukur kita dah boleh keluar, tetapi sesiapa yang bersama-sama ketika itu berjuang bersama-sama, ikut cakap Brian, ikut arus perdana syarikat, ikut Zoom meeting, ikut flash sale dan apa saja yang syarikat sediakan, mereka menikmatinya. Ini memang terbukti. Contoh kita lihat dekat sinilah, di rangkaian saya sendiri, mereka ni semua menjana pendapatan semasa PKP melebihi pendapatan hampir 10,000, antara 5 ke 10,000. Bestnya tu orang tengok ini masa PKP juga orang kata, ya Allah, tak jumpa orang nak cerita macam mana ni, kita semua tak pandai online, kita lagilah memang macam saya memang tak high tech, macam mana lah, serah pada Allah Ta'ala je. Tapi kerana kita yakin syarikat akan support kita, kita yakin kita gunakan kita punya kederat, kita gunakan usaha, apa saja nak buat, Alhamdulillah semuanya kita dapat tempuh dan ramai yang menikmatinya. Contoh pada SV5 yang lepas sebelum tu tengok Haji, sebelum tu lagi sekejap lagi yang ni mereka ni dulu masa tak ada PKP tak jadi, tapi masa PKP jadi. Luar biasa tak? Ibrahim ni lagi pula kami tak pernah jumpa, tak bertemu, kita nampak dalam Zoom saja. Kemudian kita mendengar melalui telefon kan, kita video conference. Dan ni ramai lagi lah. Ya Allah, hai subhanallah. Syukur pada Allah Ta'ala. Sebenarnya di sebalik apa yang berlaku PKP itu merupakan satu hikmah lah. Dan pada bulan ini SV6 kita masih lagi, belum tutup lagi. SV6 belum tutup, besok kalau siapa-siapa yang nak top up masih ada lagi. Dan Alhamdulillah dalam rangkaian saya jangka lebih kurang untuk GD Express lebih kurang 11 orang. Ini yang dah confirm lah. Yang dah confirm ni kita tunjukkan SV6 jadi GD Express masa PKPP. Tahniah kepada mereka sebab mereka merebut peluang dan mengikut arus perdana syarikat. Ini juga Kak Sab daripada dulu. Ni Kak Sab ni sebenarnya dah join berapa tahun? Dah join masa mula-mula kita jumpa Healthy Way. Tetapi dia agak, yalah mungkin ada masalah sendiri, bangkit masa PKP. Subhanallah. Sama juga dengan dengan yang ni. Apa tu? Ros Dahlia ni datang kita punya aktiviti, kita punya LPB, tapi tak bergerak. Tapi selepas berlaku PKPP ni, beliau macam tersentuh hati dia. Tengok kenapa orang boleh percaya, kenapa orang boleh buat padahal tak jumpa orang. Mereka terdorong untuk bersama-sama dan jadilah mereka GD Express pada bulan ni. Dan yang paling menggembirakan lah, ini sahabat saya, downline saya dulu, sahabat saya dalam bisnes dulu, sekarang dia dah jadi business partner saya pada masa PKP. Ya Allah, pendapatannya 10,000 lebih. Ini saya bekerja berapa belas tahun ni, kita Allah tak dapat gaji macam tu CEO. Nampak? Lepas tu ni lagi saya punya downline saya, Rahina. Ya Allah, saya nampak dia daripada kecil, daripada dia lahir tu saya dah nampak dia lahir di Healthy Way lah, lahir di business networking. Saya nampak perkembangan dia hari ini. Beliau seorang yang biasa-biasa saja menikmati pendapatan lebih daripada 21,000. 21,000 tu income siapa? Income siapa? Ya Allah. Seronoknya kan kita tengok rangkaian kita, downline kita yang berdapat pendapatan, dapat menikmati, dapat memberi kelebihan kepada keluarga dia. Ini yang sebenarnya yang anda mesti fikir satu nikmat yang kita tak dapat dekat luar sana.
Tak boleh diterjemahkan dalam kata-kata, tak boleh diterjemahkan dalam penulisan, tak dapat. Dia hanya kita, perasaan kita yang dapat merasai. Kadang saya ni kalau downline punya, downline dapat pendapatan kecil, saya nangis. Kalau dapat downline saya dapat pendapatan besar pun saya menangis. Ya Allah. Seronoknya. Terima kasih. Thank you. Dan ini baru-baru ni kita sekali lagi meraihkan kita punya mentor, kejayaan mentor kita. Sampai kita meraihkan kejayaan mentor kita, kita sama-sama yang seronok tengok. Kami punya, bukan kami saja, bukan rangkaian kami saja, rangkaian Josie, rangkaian Joseph, kami sama-sama naik. Membangun bersama-sama. Subhanallah, tengok mokcek kami membangun bersama-sama. Sebab kami tiga budak hitam tiga budak hitam aja. Tiga sekawan ni. Sama-sama jatuh dulu, sama-sama menangis dulu. Dan kami bertekad, kami bangun bersama-sama. In fact, bukan kami saja, kami nak bersama. Yang lain-lain juga bangun di HealthTV ni. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, baru-baru ni kita punya mentor kita, Josie Hadi, dapat beli kereta Mercedes C300 AMG. Saya bab kereta ni saya tak tahu sangat. Saya tak tahu, tapi saya memang sukalah tengok benda ni. Saya jadi duduk sebelah je. Saya rasalah best ke tak best ke kereta kan. Rasa melayang ke tak melayang ke. Tapi memang luar biasa, dan saya tak boleh tahan lagi apabila Josie kata dia beli kereta tu cash. Allahu Akbar. Cash tuan-tuan. 350,000. Tak sampai 2 tahun. Cuba nak kira, tekan kalkulator lah. Berapa saving dia sebulan. Tetapi dalam masa yang sama, kita masih boleh membayar tanggungan kita. Cuba fikir-fikirkan. Taja, tepuk dada, tanya selera. Kita nak tak menikmati seperti mereka? Tak ada beza dia dengan kita. Jangan buat persepsi, jangan buat anak dia okey lah, dia pandai. No. Rezeki Allah bagi semua sama. Betul tak? Cuma kita nak dengan tak nak. Jadi beri peluang pada diri kita. Kita janganlah nak masuk hari ni terus nak keluar Mercedes hari ni. Tak boleh. Logik lah, betul tak? Kita mesti bagi diri kita 1 hingga 2 tahun. Ini satu proses untuk pembelajaran. Kita juga mesti ada satu minda usahawan, jatuh bangun, ada masa kita naik, ada masa kita bangun. Tapi yang penting, terus bangun. Itu yang paling penting. Bila jatuh, terus bangun. Bila jatuh, memang ini akan berlaku dalam perniagaan. Itulah minda usahawan yang kita ada. Kita gembira bila kita berjaya. Bila kita jatuh, kita jangan berduka cita. Kita bangkit lagi. Kalau anda ada sikap-sikap keusahawanan begini, insya-Allah anda pasti mencapai kejayaan di HealthTV. Jadi hari ini di platform HealthTV ini kita bukan sekadar nak berjaya, nak kaya, tetapi kita nak hidup sihat, kita nak hidup cantik, kita nak hidup bahagia, kaya, berjaya bersama HealthTV. Memang kadang-kadang ada juga orang kata, janganlah keduniaan sangat, dah tua-tua tu, nak cari apa lagi? No. Sebenarnya, wang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan wang. Betul tak? Segala-galanya memerlukan wang. Hari ini, in fact dalam Islam pun mengatakan bahawa hampir-hampir kekufuran itu membawa, kemiskinan itu membawa kepada kekufuran. So kita tak nak masuk kategori manusia yang kufur, manusia yang sentiasa berhati kecil, sentiasa tengok kepada memandang rendah diri sendiri, kadang-kadang timbul pula hasad dan dengki kepada kejayaan orang. Tapi kita nak menikmati bersama-sama mereka di HealthTV, melihat sampel-sampel di HealthTV, kita follow saja, kita ikut saja apa yang mereka lakukan. Insya-Allah anda akan berjaya di syarikat HealthTV ini. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelemahan itu adalah kelemahan daripada diri saya. Jadi saya ingatkan kepada anda semua sekali lagi, anda kalau mau mengubah kehidupan anda, sebenarnya mesti mengubah mindset anda, mengubah cara berfikir anda. InsyaAllah kita akan berjaya bersama-sama. Jumpa anda di puncak kejayaan HealthTV. Sekian, terima kasih.